33. Barisan bawah sekali dalam kurungan dan disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan disebut pada hadis bahawasanya malakul maut alaihi salam apabila memerintahkan Allah Ta'ala mengambil akan nyawanya, kemudian yakni setelah daripada mati segala makhluk, dan berkatalah ia, demi ketinggian Engkau wahai Allah dan kebesaran Engkau wahai Allah, jikalau aku ketahui daripada mabuk mati ni barang yang aku ketahui sekarang, tiada aku ambil nyawa seorang mukmin, nyawa orang yang beriman. Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani telah wafat 100 tahun yang lalu, mendatangkan kepada kita hadis marfu' berhubung tentang perakuan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelakuan malaikat maut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan malaikat maut itu untuk cabut nyawanya sendiri. Setelah malaikat maut mencabut nyawa seluruh makhluk, setelah semua makhluk dicabut nyawanya, tak seorang pun dikecualikan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tinggal seorang makhluk lagi, iaitu malaikat maut, malaikat Izrail. Maka sebaik sahaja malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat Israel mengakui betapa peritnya, betapa pedihnya mati itu. Kiranya dia tahu betapa perit pedihnya kematian, dia tak nak cabut nyawa orang yang beriman. Menunjukkan betapa malaikat maut itu kasih sayang kepada orang yang beriman. Malaikat maut itu memberi penghormatan, penghargaan, kemuliaan setiap kali mencabut nyawa orang yang beriman. Maka malaikat maut tak dapat merasai betapa peritnya mati. Ya, pun begitu apabila dia merasai sendiri di atas perintah Allah. Allah perintahkan malaikat maut, malaikat Israel cabut nyawanya sendiri, baru dia tahu peritnya mati. Kiranya dia ketahui sebelum ini, dia tak akan ambil nyawa, cabut nyawa orang yang beriman. Kerana orang yang beriman itu mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, mendapat kemuliaan di sisi malaikat maut itu sendiri. Ya, persoalannya timbul, kenapa malaikat maut pula, kenapa malaikat maut pula perlu merasai keperitan mati? Ya, apa perlunya malaikat maut itu merasakan keperitan mati? Inilah dia sunnatullah, peraturan Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ketetapan Allah membuktikan perbezaan di antara Khaliq yang menjadikan, pencipta, dengan makhluk yang dijadikan, yang diciptakan. Maka makhluk yang dijadikan, yang diciptakan itu dilahirkan dan dimatikan. Makhluk itu dilahirkan, makhluk itu diputrakan, dan makhluk itu dimatikan. Apabila mati,
tak boleh lari daripada merasai keperitan mati. Membuktikan Allah Maha Berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan janji-janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, bahawasanya Dikau wahai Allah takkan memungkiri janji. Baik, kita baca lagi. Dan satu riwayat daripada Ka'ab Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur, dah wafat 1100 tahun yang lalu. Katanya telah sampai akan daku bahawasanya akhir orang yang mati itu adalah malakul maut, malaikat maut. Malaikat Azrail adalah makhluk yang terakhir mati dengan mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikata baginya, hai malakul maut, mati olehmu. Maka berteriaklah malaikat maut pada ketika itu satu teriakan. Jikalau mendengar akan teriakan malaikat maut itu oleh penduduk, seluruh penduduk penghuni 7 petala langit dan ahli bumi, seluruh penghuni bumi, nescaya mati mereka itu sekaliannya. Kenapa pula? Terkejut, kerana terkejut mendengar pekikan yang amat kuat. Ya, kiranya kita mendengar dentuman guruh. Walhan dentuman guruh itu merupakan isyarat arahan malaikat kepada awan-awan untuk tersusun atur. Dentuman guruh itu koman arahan malaikat. Itu isyarat macam mana? Pedoman arahan, lampu isyarat malaikat kepada awan-awan di langit sana supaya tersusun atur. Itu sebenarnya. Baiklah, oleh kerana dentuman guruh itu dentuman yang mengerikan dan menakutkan, dentuman bersama dengan gegaran, mara teriakan malaikat Azrail menahan keperitan untuk rohnya dipisahkan daripada jasad, yang mana kita pun tak tahu sebenarnya apakah zat bagi malaikat. Hanya dinyatakan zat malaikat itu dijadikan daripada cahaya. Baik, oleh kerana terkejut mendengar teriakan malaikat itu kedengaran oleh seluruh penghuni 7 petala langit dan bumi. Terkejut mendengar pekikan teriakan, mati kesemuanya. Wali'ayazubillah. Kata Ibnu Ziyad An-Numairi, aku baca setengah daripada kitab bahawasanya mati terlebih sangat pedihnya atas malaikat maut daripadanya atas sekalian makhluk yang lain. Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani mendatangkan pendapat seorang tokoh tabi'in, Ziyad An-Numairi, berhubung tentang perbezaan sakit mati manusia dengan sakit mati malaikat maut ini. Kiranya nak dibuat perbandingan, beritnya nak dipisahkan roh daripada jasad manusia berbanding dengan malaikat, sememangnya Masya Allah, beritnya nak dipisahkan roh daripada zat malaikat itu sendiri. Belum lagi iblis yang durjan.
tetapi diistisnakan, tetapi dikecualikan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan, seperti hadis riwayat Tabrani daripada Abi Qatadah bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahidu la yajidu al-qatl illa kama yajidu ahadukum matsal qarsa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Qatadah yang artinya, bermula orang yang mati syahid itu tiada didapatnya akan pedih bunuh itu, melainkan seperti barang yang mendapat seorang aku bersentuh gigit semut. Bermula orang yang mati syahid itu tiada didapatnya akan pedih bunuh itu, melainkan seperti barang yang mendapat seorang kamu bersentuh gigit. Betapa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang mati. Kita tuan-tuan tutup tahun tu dengar suara anak tu. Budak-budak tu, dengar suara budak-budak tu. Tutup suara. Takkan tak pandai bab-bab tu. Ya, belum tutup sound dia. Baru pandai kan. Bab lain pandai, tengok bola pandai tutup suara. Johor menang. Dengan kuliah tak pandai pula nak tutup suara kan. Tutup suara. Hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani dari Qatadah radhiyallahu an. Ia kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasih-kekasihnya, yaitu Habibullah, kesayangannya, Khalilullah, pilihannya, Khiyarullah. Siapa? Orang yang berperang di jalan Allah, maka mendapat penghargaan, mendapat kemuliaan, mendapat penghormatan dari Allah. Apa penghormatannya? Tak rasa pedih mati. Kalau rasa pun rasa sekadar semut gigit, sebagai syarat betapa roh telah dipisahkan daripada jasad. Tak payah rasalah, matikan gitu je lah. Tidak, kerana kita mesti ada bukti. Nak buktikan kita masih hidup ataupun kita telah mati. Jadi dibagi sikit sahaja rasa gigitan semut itu, supaya empunya diri sedar bahawa sahlah, aku ni mati. Roh telah berpisah daripada jasad tubuh badanku. Jadi dibagi sedikit rasa gigitan semut untuk dia dapat nilai bahawa dia benar-benar mati. Jadi mati ni dia mesti ada tanda kematian. Mesti ada tanda-tanda kematian. Menjelaskan kepada kita, pengarang kitab ini Kashful Ghimah Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani datangkan hadis yang membicarakan tentang hal ehwal kematian malaikat maut, iaitu malaikat Azrail, yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan janji-janjinya. Ya, apa janji Allah? Bukan moratorium. Janji Allah, setiap makhluk mesti merasai mati. Ya, Allah Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, yang menciptakan.
selain daripada Allah, bumi nak berlaku. Maka atas nama makhluk tak dapat tidak, pasti merasai mati. Ya, kenapa nak dirasakan kematian? Supaya dia sedar betapa dia telah ditamatkan kehidupan yang sementara. Penamatan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara ini disebut al-ula, kehidupan pusingan pertama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di dunia ini disebut pusingan pertama. Kehidupan di akhirat itu adalah pusingan terakhir. Jadi untuk nak dibezakan dua penghidupan, penghidupan sementara pusingan pertama dengan kehidupan yang kekal abadi buat selamanya, kehidupan di akhirat sana, maka di situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala istizharkan, Allah zahirkan bukti kekuasaannya. Ya, membuktikan Allah Maha berkuasa. Oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kematian. Mati itu satu situasi di mana seseorang itu, makhluk itu akan merasai alimal maut, merasai keperitan mati. Baik, setelah menjelaskan perkara itu, dalam menjalani hidup di muka bumi ini, sebagaimana kuliah yang lalu pengarang kitab ini iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani dalam bab-bab yang awal menyatakan bahawa hidup ini, hidup pusingan pertama ini sebenarnya kehidupan yang menunggu mati. Jadi hidup pusingan pertama ini kehidupan yang menunggu mati. Mati itu ditunggu-tunggu. Baik. Penantian. Ada pepatah menyatakan penantian satu penyiksaan. Jadi sementara nak tunggu mati itu, kita akan menempuhi pelbagai hal ehwal kehidupan di pusingan yang pertama ini, al-ula. Maka kehidupan pusingan pertama akan menjadi penentuan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Kehidupan pusingan pertama, kehidupan di dunia yang merupakan kehidupan yang menunggu untuk kematian, maka kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita satu skedul, satu jadual. Jadual apa? Moratorium? Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jadual apa? Pilihan raya kali keberapa? Letakkan Ustaz Haji Anafiah, tokoh Perdana Menteri Malaysia akan datang, cakap ajalah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka oleh kerana kehidupan pusingan pertama, kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang menunggu kepada kematian, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, Allah Ta'ala sediakan skedul, jadual. Kenapa nak sediakan jadual? Jadual apa? Jadual memastikan bahawa hamba-hambanya, iaitu makhluk yang diberi peluang
menjalani kehidupan di pusingan pertama ini akan menjalani kehidupan pusingan terakhir, iaitu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang kekal abadi yang istimewa. Kehidupan yang kekal abadi yang penuh dengan kenikmatan, kelazatan. Maha pengasih, Maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan satu jadual kita dekat dunia ni. Dengan jadual itu memastikan bahawa kita ni akan jadi kekasih Allah, kita ni jadi kesayangan Allah, kita ni jadi pilihan Allah, agar kita meneruskan kehidupan pusingan kedua di akhirat dengan jaya, dengan selamatnya, dengan dengan penuh kenikmatan dan kelazatan. Oleh itu, jadual yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kehidupan kita di dunia, la'allahum yarji'un. Moga-moga kamu dalam menjalani hidup di dunia, kamu sempat bertaubat, kamu sempat kembali kepada jalan kebenaran. Kamu sempat balik ke pangkal jalan. Betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi peluang. Siapa pun berpeluang. Bukan JDT je yang berpeluang dah juara 8 kali. Bukan. Semua berpeluang. Daripada maknanya division pertama sampai division yang ketiga. Daripada orang paling atas sampai orang paling bawah. Semua berpeluang untuk menikmati kehidupan di akhirat yang penuh dengan kelazatan, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman, keamanan. Dengan kata lain, semua yang menjalani hidup di muka bumi berpeluang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang menjalani hidup di muka bumi ini berpeluang untuk melalaskan diri selamat daripada dihumban dalam neraka. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang yang sama. Semua berpeluang. Bukan orang Qaryah Taman Pelangi Indah sahaja berpeluang. Semua dapat peluang yang sama. Oleh kerana itu, di kehidupan pusingan pertama di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kita jadual hidup untuk kita bertaubat, untuk kita balik ke pangkal jalan, untuk kita membersihkan diri. Macam mana ya? Apa jadualnya ya? Jadualnya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala utarakan pada ayat 21 surah As-Sajdah. Dalam ayat 21 surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sadaqallahul 'azim. Artinya, dan demi sesungguhnya kami akan memberi rasa, kami akan merasakan kepada mereka itu, umat manusia, azab yang dekat, azab
yang sedikit, azab yang kecil, azab yang dia akan alami tempuhi di dunia. Bukan azab yang besar, bukan azab yang membinasakan, bukan azab yang menyeksakan dan amat memeritkan buat selamanya. Tidak. Azabil adna, azab yang kecil, azab yang bertujuan memberi kesedaran dan keinsafan, azab yang terdekat, azab mana dalam bertempoh masa, azab yang ada tempoh masa, iaitu azab di dunia. Kenapa? La'allahum yarji'un wa lanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un, supaya mereka itu, umat manusia, setelah dia tempuhi, dia alami sedikit azab di dunia, dia rasai sedikit aja azab di dunia, dia sedar, dia insaf, dan dia segera balik ke pangkal jalan dan bertaubat. Maka siapa kena? Semua kena. Ustaz Haji Hanafiah pun kena. Apa pasal Ustaz pula kena? Ustaz ni manusia. Apabila sebab manusia, insan tu perkataan bahasa Arab membawa erti nisyan, lupa. Kita lupa. Orang Melayu sebut terlepas pandang. Kita ni terlepas pandang. Yalah, Ustaz pun terlepas pandang juga. Ustaz pun lupa juga. Dengan kata lain, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi peluang kepada kita untuk kita balik ke pangkal jalan. Engkau terkejal macam mana pun, engkau melanun macam mana pun, Allah Ta'ala akan beri kesedaran, keinsafan. Dengan Allah Ta'ala datangkan apa yang Rasulullah sabdakan, masaibud dunia, musibah di dunia. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan ayat 21 surah As-Sajdah, azabul adna, azab yang dekat, azab yang pendek, azab yang sedikit. Bila ya nak kena tu? Sebelum mati. Sebelum mati usia berapa? Yang penting bertujuan untuk sedar dan insafkan kita. Ya. Janganlah ketandak lah. Kalau tandak, kau jangan buat skandal. Itu. Kau jangan buat dosa. Apabila kau buat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan tuntut. Dosa yang kita kerjakan itu perlu kita tebus. Nak tebus dengan kita bertaubat. Nak bertaubat. Ya, oleh kerana tak nak bertaubat. Kerana tak sedar. Kita ni SS shock sendiri. Walhal kita dah melakukan dosa. Tapi kita rasa kita tak buat dosa. Walhal kita melakukan dosa. Maka tak ada siapa yang nak sedarkan kita. Allah sedarkan kita. Dengan Allah datangkan azabul adn, azab yang dekat, azab yang pendek, azab yang sedikit di dunia. Maka itu disebut ta'dib dalam bahasa Arab. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila ditanya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ditulis semula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi, wafat pada tahun 1270 Hijrah. Ini dah cerita 200 tahun yang lalu. Asy-Syaikh
Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir ni Ruhul Ma'ani mendatangkan hadis riwayat Imam An-Nasai berhubung tentang firman Allah Subhanahu wa taala ayat 21 yang mana Allah berjanji Allah Taala akan beri rasa. Allah Taala tetap akan rasakan juga kita ni azab yang sedikit, azab yang pendek, azab yang sekejap, azab di dunia bertujuan untuk sedar dan insafkan kita agar balik ke pangkal jalan. Maka ditanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami orang yang beriman, beramal saleh, maknanya pun kami kena azab yang Allah firmankan ini, azabul adna, azab yang sedikit, azab yang tempoh masanya pendek, azab di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan zakahu, Allah Taala nak benar-benar sucikan diri seseorang yang beriman. Allah Taala nak pastikan kalau orang itu orang yang beriman, orang Islam, apabila dia mati benar-benar bersih dirinya daripada apa jua kotoran dosa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang beriman, orang Islam, apabila dia mati, Allah Ta'ala nak pastikan dia tu mati dalam keadaan suci, bersih, tak ada sedikit dosa pun yang dibawanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Dia bertemu dengan Allah dengan hatinya, hati sanubarinya yang sejahtera. Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab lagi seorang, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bertanya lagi, begitu sekiranya kita ni ada dosa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, sebab itu ada di kalangan kamu yang mengalami as-saqam, mengalami penyakit-penyakit yang memeritkan sebelum mati, penyakit-penyakit yang mensengsarakan sebelum mati. Dia penyakitnya ada dua. Yang pertama yang sedang kita tempuhi ini namanya wabak. Wabak ni maknanya Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi orang yang beriman, orang Islam, apabila dia mati disebabkan wabak, syahid akhirat. Allah ampunkan dosa, diangkatkan daripada azab kubur. Allahu Akbar. Ya. Habis yang kau ni tak mati-mati. Pak Din dah meninggal dunia, alhamdulillah, syahid akhirat Pak Din kita kan. Tentu yang dirahmati Allah, Pak Din Taman Pelang Indah. Habis yang kau ni tak mati-mati pula ni. Habis kau boleh je. Sabarlah, nanti kenalah. Watil kala ayamun dawilah bainan. Akan sampai gilirannya. Haji anapiah, usaha anapiah ni pun tenung juga. Jadi kalau kita ni yang Rasulullah sabdakan tak didatangkan dalam bentuk sakit-sakit seperti wabak. Kita didatangkan dalam bentuk sakit yang disebut as-saqam, al-asqam, sakit yang menderita. Sakit yang menderita. Sakit apa yang menderita? Haji Fauzi ada tak malam ni? Kenapa? Kerana perut dia besar tu. Perut aku dah kecil sikit hari ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi megat tegur. Tak nafiah. Perut dah kempis. Alah, itulah. Inilah peringatan Allah pada aku. Apa yang didasarkan di sini? Al-asqam, as-saqam, penyakit yang menderitakan. Yang Rasulullah maksudkan antaranya kencing manis. Kalau orang tu kena kencing manis macam aku, jaga-jaga. Dia akan mengalami penyakit yang menderita. Peduli apa? Kencing manis? Tak. Dengan kencing manis tu akan kerat kaki. Menderita tak? Menderita. Darah tinggi. Darah tinggi adalah penyakit al-asqam. Dengan darah tinggi tu, kita boleh menderita. Menderita apa? Kena angin. Itu namanya penyakit yang dibuat. Kena belajar nanti. Kita penyakit aku ajar nanti. Wabak ni bab lain. Penyakit jenis serangan mati terus.
Tapi yang Rasulullah SAW menyatakan termasuklah al-asqam, penyakit-penyakit yang menderitakan seseorang itu bertujuan untuk dia balik ke pangkal jalan, seperti kencing manis, seperti darah tinggi. Darah tinggi itu boleh lumpuh. Yelah, kenapa nak lumpuh-lumpuhkan orang, suka-suka lumpuhkan orang? Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya balik ke pangkal jalan, supaya gugur segala dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan kepada kita ada dua bentuk azab. Azabul adna, azabul akbar. Azabul adna, azab di dunia sedikit. Azabul akbar, azab yang besar, azab di akhirat, sehingga bertemu kembali, bersua kembali, salah silap, mohon jutaan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahabnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman fasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.